Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi tengah hari 18 Jun 2020 bersama saya Kerzarif Afindi. Tumpuan berita. Nisbah peratusan guru dalam kalangan warga Sarawak berbanding guru dari Semenanjung Malaysia ketika ini ialah sebanyak 93:7. Bercakap semasa melakukan tinjauan di 4 buah sekolah menengah di daerah Bau pada Rabu, Menteri Pendidikan, Sains dan Penyelidikan Teknologi Sarawak, Datuk Seri Michael Manyin Jawong berkata adalah penting untuk mempunyai warga pendidik dalam kalangan anak tempatan sekaligus mengurangkan kadar kebergantungan dengan guru dari Semenanjung Malaysia. Jelasnya, sebelum ini Kementerian Pendidikan Malaysia memaklumkan telah mencapai sasaran dasar 90/10 bagi merealisasikan 90% guru di Sarawak adalah dalam kalangan anak tempatan. Actually, it's 93.7 now. 93. So, don't say that we have 2,664 Semenanjung teachers. Why don't we get Sarawak? We already reached the 93.7. That means Sarawak is 93%. Semenanjung 27. So it exceed the 90-10. Bagaimanapun tambahnya, Sarawak kini masih lagi memerlukan kira-kira 2,700 lagi tenaga pengajar bagi keperluan di negeri ini. Dalam pada itu, beliau berpuas hati dengan persediaan dan persiapan yang dilakukan oleh pihak pengurusan di 4 sekolah menengah di daerah Bau. Jelasnya, pemantauan terhadap persiapan pembukaan sekolah adalah penting bagi memastikan garis panduan pengurusan pembukaan semula sekolah dipatuhi. Hampir semua sudah sedia seperti yang dipaku tadi, menggunakan SOP yang sama, guideline yang sama. So semua yang sedia, so ini kita pun tidak ragu-ragu lagi ya. We are very happy actually that semua sekolah yang kita lawati ini semua sudah ada persiapan yang lengkap sudah. Antara sekolah yang dilawati beliau bersama rombongan ialah Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Paku, SMK Lek, SMK Singai dan SMK Bau pada Rabu. Berita seterusnya mengenai projek pembinaan jambatan dan jalan berturap di Sebauh Bintulu. Projek tersebut diteruskan semula selepas tertangguh susulan Perintah Kawalan Pergerakan PKP pada Mac lepas. Menteri Utiliti Sarawak Datuk Seri Dr. Steven Rundi Utom berkata projek pembinaan jambatan dan jalan berturap itu perlu disiapkan segera bagi kemudahan dan keperluan rakyat. Ketika ditemui selepas mengadakan lawatan kerja ke daerah Sebauh, beliau menambah kontraktor perlu memastikan projek berkenaan dilaksanakan mengikut prosedur operasi standard SOP bagi mengelak penularan wabak COVID-19. Berikut pula, penduduk di Kampung Bahagia Jaya, Tekuk dan yang tinggal berdekatan kini boleh menunaikan solat di Masjid Baru Darul Halim yang telah siap sepenuhnya bermula 26 Jun ini. Penyerahan masjid yang mampu menampung seramai 500 jemaah dilakukan Jabatan Kerja Raya JKR kepada Jabatan Agama Islam Sarawak JAIS yang turut disaksikan Menteri Muda Pendidikan, Sains dan Penyelidikan Teknologi merangkap Adun Nangka Dr. Anwar Rapai. Peruntukan bagi pembinaan masjid tersebut berjumlah RM3 juta dengan dana sebanyak RM2 juta sumbangan bekas Ketua Menteri Sarawak Allahyarham Tan Sri Adnan Satem. Manakala baki sebanyak RM1 juta adalah sumbangan dari Baitulmal Sarawak. Dalam majlis berasingan, Dr. Anwar telah menyempurnakan majlis simbolik penyerahan baucer bantuan pakaian seragam Yayasan Sarawak semasa Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP bagi daerah Sibu tahun 2020. Baucer tersebut diberikan kepada pelajar sekolah rendah dan menengah sahaja dan keutamaan diberikan kepada pelajar tahun 1 dan tingkatan 1 pada 2020 terdiri daripada pelajar miskin berdaftar dengan e-kasih, murid berkeperluan khas OKU, murid-murid pedalaman dan mereka yang disahkan dalam fokus grup daerah. Seterusnya, sebuah pos kawalan sempadan tetap dicadangkan diwujudkan di kawasan Gua Dunggat dan Lacau Jinggau di bahagian Sri Aman.
Kewujudan pos kawalan itu penting dalam memperkukuhkan kawalan di kawasan sempadan negara antara Sarawak dan Kalimantan, Indonesia. Sebelum itu, Timbalan Residen Bahagian Sri Aman, Elvis Didit bersama rombongan telah melakukan lawatan dan tinjauan di kawasan Gua Dunggat dan Lachau, Jinggau. Sekian bersama saya, Khair Zarif dan kru penerbitan. Ikuti berita selanjutnya pada edisi petang. Dapatkan berita terkini Sarawak setiap hari dengan melayari portal ukas.sarawak.gov.my, UKAS channel di YouTube atau melalui Facebook, Instagram, Twitter dan aplikasi Telegram Buletin UKAS. Mengakhiri buletin dengan pesanan ringkas terbitan Jabatan Penerangan berkaitan amalan norma baharu bagi mencegah COVID-19. Salam UKAS.